Simbiosis antara haiwan. Mutualism, parasitism, commensalism. Ayah, saya tak paham lah. Kamu paham? Saya paham sikit-sikit je. Satu masih tidak paham. Mutualism kalau tidak silap sama-sama menang. Commensalism satu menang, satu rugi. Kamu pastikan? Jeff dan Jessie pergi ke hutan untuk menangkap beberapa ekor rama-rama untuk projek sains mereka. Selepas berusaha keras, Jeff berkata, "Saya sangat letih." Jessie berkata, "Oh tidak!" Dia terkejut apabila melihat sesumpah menangkap rama-rama yang cantik untuk dimakan. Apabila sesumpah menggunakan lidahnya untuk menangkap rama-rama, rama-rama cuba untuk melarikan diri. Hubungan antara kedua-dua organisma ini dikenali sebagai interaksi. Semua hidupan berinteraksi antara satu sama lain dalam persekitarannya. Sebagai contoh, apabila katak menangkap lalat atau burung menangkap cacing untuk dimakan. Begitu juga apabila lebah madu menghisap madu daripada bunga, interaksi adalah antara bunga dan lebah madu. Apabila interaksi adalah antara dua spesies yang berbeza, ia dipanggil interspesies. Tetapi, apabila lebah madu yang sama kembali ke sarang lebah, ia berinteraksi dengan lebah madu lain. Oleh kerana interaksi ini adalah antara spesies yang sama, ia dipanggil intraspesies. Interaksi antara spesies dalam persekitaran juga dalam bentuk kerjasama dan persaingan. Kerjasama atau persaingan adalah untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, tempat berlindung dan pasangan. Serigala hidup dan memburu bersama-sama dalam kumpulan. Ini adalah suatu contoh kerjasama intraspesies. Selepas memburu, serigala ini berlawan antara satu sama lain untuk mendapatkan bahagian masing-masing. Ini adalah satu contoh persaingan intraspesies. Apabila sumber adalah mencukupi di dalam suatu persekitaran, spesies yang berbeza bekerjasama antara satu sama lain, seperti haiwan yang berbeza berkongsi air daripada kolam yang sama. Ini adalah satu contoh kerjasama interspesies. Walau bagaimanapun, apabila air tidak mencukupi, spesies yang berbeza mula bersaing antara satu sama lain. Ini adalah satu contoh persaingan interspesies. Jessie berkata, "Hei Sarah, kenapakah anak-anak itik ini begitu bising?" Sarah menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana hendak meredakan mereka. Mereka membuat bising dan berlawan semasa makan." Jessie berkata, pernahkah anda berfikir bahawa ruang dalam sangkar ini terlalu kecil untuk mereka?" Sarah menjawab, "Semasa saya membeli anak-anak itik ini, 3 minggu yang lalu, terdapat ruang yang mencukupi untuk semua. Mereka juga lebih tenang masa itu dan tidak begitu bising. Tetapi sekarang..." Sarah mengaku, "Saya rasa awak betul. Mereka perlukan sangkar yang lebih besar." Haiwan-haiwan yang hidup dalam habitat yang sama serta makan jenis makanan yang sama akan bersaing untuk makanan, air, tempat berlindung dan pasangan, terutamanya bila kuantiti mereka terhad. Dalam satu habitat, 2 jenis persaingan berlaku antara haiwan, intraspesies dan interspesies. Bila persaingan untuk makanan, air, tempat berlindung dan pasangan berlaku antara spesies yang sama, ia dikenali sebagai persaingan intraspesies. Misalnya, singa memburu dalam kumpulan bila mereka menyerang mangsa yang lebih besar. Tetapi kemudiannya bersaing untuk bahagian habuan mereka. Satu lagi contoh persaingan intraspesies adalah untuk kawasan di mana 2 kumpulan singa bersaing untuk menakluki suatu kawasan.
Dalam kes ini, kumpulan A menahan kawasan mereka dan kumpulan B cuba merampasnya daripada mereka. Begitu juga, persaingan untuk pasangan berlaku intraspesies apabila dua ekor haiwan jantan berlawan untuk mendapatkan haiwan betina bagi tujuan mengawan. Bila persaingan untuk makanan, air atau tempat berlindung berlaku antara dua atau lebih spesies yang berlainan, ia dikenali sebagai persaingan interspesies. Bila makanan terhad, singa boleh bersaing dengan sekawan dubuk dan helang dalam memburu mangsa. Haiwan-haiwan ini hidup dalam habitat yang sama. Semasa musim cuti, Sam balik ke kampungnya. Dia keluar bersiar-siar dengan datuknya. Dia nampak seekor kerbau di sawah padi dan beberapa ekor burung bangau bertenggek di atasnya. Kemudian, dia menanya datuknya, kenapa kerbau tidak kisah dengan burung bangau bertenggek di atasnya? Dia berkata, kerbau itu sepatutnya menghalau burung bangau itu. Datuknya ketawa dan berkata, burung bangau sebenarnya membantu kerbau itu. Bagaimanakah mereka membantu? Hubungan antara dua spesies berlainan yang hidup di tempat atau habitat yang sama dipanggil simbiosis. Sawah padi ialah habitat. Kerbau ialah spesies 1 dan burung bangau ialah spesies 2. Simbiosis antara kerbau dan burung-burung memanfaatkan kedua-dua pihak. Burung-burung makan parasit yang hidup pada tubuh kerbau. Sebagai balasan, kerbau dibersihkan daripada parasit. Simbiosis jenis ini dipanggil mutualisme. Satu lagi contoh simbiosis ialah antara ikan jerung dan ikan remora. Ikan jerung ialah spesies 1 dan ikan remora ialah spesies 2. Ikan-ikan remora melekatkan diri mereka kepada ikan jerung untuk pengangkutan. Ikan-ikan remora juga dapat makan makanan baki ikan jerung. Kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan jerung. Bagaimanapun, ikan jerung tidak mendapat apa-apa manfaat daripada hubungan ini. Hubungan simbiotik ini dipanggil komensalisme. Parasitisme merupakan satu lagi jenis simbiosis. Malangnya, perumah mendapat mudarat dalam hubungan ini dan hanya parasit yang mendapat manfaat. Dalam keadaan ini, cacing pita memakan makanan yang separa tercerna di dalam badan perumah lalu menyebabkan perumah tidak mendapat nutrien yang cukup. Kucing dan sengkenit juga mempunyai hubungan parasit. Dalam keadaan ini, kucing adalah perumah dan sengkenit adalah parasit. Hubungan ini hanya bermanfaat kepada sengkenit kerana sengkenit menghisap darah kucing. Kucing mendapat mudarat dalam hubungan ini dan mudah sakit akibat jangkitan.